Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua sahabat, seluruh sahabat pejuang dakwah cyber, Masya Allah. Alhamdulillah, syukur kita, syukur sangat. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama di dalam di pagi yang mulia ini, bersama dalam majlis ilmu, majlis zikir di dalam platform, semua platform Ustazah Asma Harun. Masya Allah, tabarakallah. InsyaAllah semua dalam ni adalah pejuang dakwah cyber. Macam tu, pejuang dakwah cyber, PDC. Jangan siapa-siapa yang baru masuk, sebenarnya Ustazah membesar hati. Baru-baru ni Ustazah bagi hadiah kepada pejuang dakwah cyber demi menghargai kalian semua. Ada hadiah. Siapa-siapa yang belum dapatkan e-book percuma kami daripada Hijrah Publication, jadi boleh dapatkan. Dia semua percuma. Subhanallah. Okey, Alhamdulillah. Bersyukur kita hari ini, syukur sangat-sangat. Siapa yang belum ucap Alhamdulillah, ucapkanlah pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah kerana dibangunkan, dipinjamkan nyawa, dipinjamkan nafas, diberi Allah kekuatan untuk melangkah, kekuatan untuk bersama-sama kita pada pagi yang mulia ini. Subhanallah. Saya nak sharing tentang sedikit berkenaan dengan syukur. Sebabkan pagi ni saya terus cakap berkenaan dengan syukur. Subhanallah. Sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, syukur ni bukan sekadar kita mengucapkan Alhamdulillah. Maksudnya bila kita dapat sesuatu, Alhamdulillah. Ataupun kita mengucapkan kalau kita dapat sesuatu hadiah daripada sahabat-sahabat ke siapa-siapa saja, kita mengucapkan terima kasih. Tetapi dengan Allah, bila kita sebut terima kasih, umpamanya kita sebut Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah ni, kalau manusia mungkin dia kata terima kasih, dia akan jawab sama-sama. Tapi Allah, bila kita kata terima kasih, dia kata wahai hamba-Ku, apa lagi yang kalian inginkan, kan? Maksudnya jadi berbezalah keduanya. Subhanallah. Jadi bila kita bersyukur, bukan sekadar kita mengucapkan Alhamdulillah, tetapi kita menggunakan seluruh nikmat yang ada dan apa yang dikurniakan kepada kita untuk kita melakukan amal soleh kebaikan. Macam mana contohnya? Kalau hari ini kita bersyukur kerana diberi Allah kurniaan kehidupan, jadi kita gunakan kehidupan kita untuk melakukan amal soleh. Kita buat semampu yang boleh dalam pekerjaan kita, kita buat semampu yang boleh dalam mendidik anak, kita buat semampu yang boleh tugasan sebagai anak. Yang mana juga kalau kurniaan mata, kan, kita gunakan mata kita, syukur kehadirat Allah, gunakan mata kita gunakan semaksimal yang mungkin, gunakan mata untuk kita melihat perkara-perkara kebaikan. Subhanallah. Jadi sahabat semua, pejuang dakwah cyber, jadi sharekan kepada sahabat-sahabat semua kata majlis ilmu kita pada hari ini. Majlis sharekan kepada semua grup-grup supaya ramai yang boleh hadir dalam majlis zikir kita. InsyaAllah dalam majlis zikir dan majlis ilmu kita akan bersama dalam, kita akan membaca sama-sama surah Al-Fatihah, lepas tu 10 ayat awal dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi, dan seterusnya kita akan mengalunkan zikir Asma'ul Husna, dan kita akan selawat 10 kali, dan seterusnya kita akan membaca bersama-sama Al-Ma'thurat, dan seterusnya akhir sekali adalah zikir rahmat. Subhanallah. Alhamdulillah, terima kasih Puan Dahlia. Puan Dahlia kata dah share Ustazah. Siapa lagi yang dah share? Cuba sebutkan supaya kita boleh sebutkan nama. Masya Allah, kenapa hati saya rasa seronok pada hari Khamis dan Jumaat. Subhanallah, Alhamdulillah. Bila hati rasa seronok, ucapkan Alhamdulillah dengan sepenuh hati. Macam tadi kan, bila kita syukur pada Allah, sebenarnya Allah kata apa? Allah kata kita sebut terima kasih pada orang, kan? Kita terima kasih pada orang akan jawab sama-sama. Tapi Allah tidak. Allah akan jawab apa? Apa yang perlu aku tambah? Apa yang perlu lagi aku tambah? Yang mana kalau kita bersyukur, insya-Allah Allah akan tambahkan lagi nikmat. Dan syukur yang sebenar adalah bila kita gunakan segala nikmat yang ada dari dalam diri kita, yang dikurniakan ke atas diri kita dengan semaksimal yang mungkin. Subhanallah. Jika ada harta, berikan sedikit harta, kongsikan sedikit harta, kongsikan harta tersebut, infak, wakaf, sedekah dan sebagainya. Dan jika dikurniakan Allah
dikurniakan Allah penglihatan, pendengaran, gunakan segalanya dengan semaksimum yang mungkin. Itulah arti syukur seorang manusia, seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, alhamdulillah, terima kasih kepada yang share majlis zikir kita pada pagi ini. Okey. Kita akan mulakan dengan Al-Fatihah. Okay, semua dah buka Al-Quran. Kita akan bacakan bersama-sama, insyaAllah. Kejap ya. Okay. Kita akan bacakan, kita akan mulakan dengan Ummul Furqan, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan mulakan dengan surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10, insya-Allah. Okey, semua ready ya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadhallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan taharuju min afwahihim yaquluna illa kadhiba فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Kita baca semula doa Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan teruskan dengan surah Al-Kahfi ayat yang seterusnya. Okay, ayat 101 hingga 110. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأحسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Subhanallah. Sadaqallahul azim. Okay. Puan, waalaikumsalam Puan Yat 11. Okey, sahabat-sahabat semua dari mana? Kita dah habis baca 10 ayat awal daripada surah Al-Kahfi dan 10 ayat akhir daripada ayat 101 hingga 110. Subhanallah, terima kasih. Terima kasih kepada yang share, kepada yang ada cakap daripada Sarawak. Subhanallah, daripada mana semua? Kita bersiaran langsung di Senawang, Negeri Sembilan. Oh, nama ada yang tanya. Nama diberi oleh ibu bapa tercinta. Nama Nurul Husna Aqirah. Nurul Husna Aqirah. Husna Aqirah. Boleh panggil Aqirah ataupun Husna. Mana-mana sahaja. Husna bermaksud mulia ataupun baik, kebaikan yang membawa kebaikan. Dan Aqirah, Aqirah adalah akhirat lah, akhirat. Cumanya ejaan yang berbeza. Okey. AQ ya, ramai sebenarnya yang salah eja nama saya AK. Tapi bila ustaz-ustaz saya dulu, ustaz saya dia tak suka panggil Aqirah, dipanggil Akilah. Sebab dia orang kata apa, ditanya dulu, contoh dia tanya, "Okey, nama enti siapa?" contoh kan. Dia kata, so dia tahu nama kita Aqirah dan dia kata adalah apa, asalnya memang nama saya Akilah, tapi biasalah kan dulu kan macam tersilap tulis, tiba-tiba tulis Q pula kan, daripada QIR pula kan, sepatutnya L, tapi tersilap tulis, jadi tersilap lah semuanya, jadilah nama itu Aqirah. Sebenarnya tak ramai, bila saya search kan kat internet, tak ramai ada nama Aqirah ni. Tak ramai sebenarnya yang ada nama Aqirah. Jadi nama unik sikit lah, Ada pun Syaqirah, ataupun kalau Syaqirah tu dia K. Kalau jadi Aqirah, dia jadi dah maksud lain. Ustaz saya cakap bila dah AKI dia jadi maksud lain. Jadi kalau nak sebut tu kena sebut sikit Qiyah macam tu, dia jadi dah maksud lain lah, macam tu. Bila sebut KI dia jadi dah maksud lain. Jadi maksud dia ada maksud yang tak baik. Jadi sebab itulah lecturer saya, ustaz saya kata tak apa, boleh je panggil Aqirah, tapi kalau Qira pun tak apa. Jadi AKIRAH tu dah maksud lain. Subhanallah. Kalau sahabat-sahabat semua tahu maksud, ada sebenarnya tak maksud tu boleh sebut lah. Sebenarnya kita pun tak nak dapat nama maksud yang tak elok, tapi takdir Allah, nama pun macam tu. Jadi itulah antara saranan daripada lecturer saya. Macam tu kan. Kau nak tulis tu, sebab tu kalau orang tanya saya nak cakap panggil apa, saya kata Husna Aqirah. Panggil je Husna Aqirah. Ataupun kalau nak panggil Aqirah, panggil sebut-sebut Q tu betul-betul. Kalau jadi Aqirah, dia jadi lain dah. Jadi AQ dah, dia jadi lain. Macam Qaf dengan Qaf, kan. Jadi Qaf dengan Qaf, dia dah jadi maksudnya lain. Syaqirah, makna Syaqirah. Bolehlah cari kan makna Syaqirah tu apa kan. Subhanallah. Tapi kalau maksud AQI,
AKIRAH dah maksud tak baik lah, maksudnya ada maksud dalam Al-Quran, maksud dia tak bagus. Maksudnya tak bagus. Jadi sebab itulah nama saya jadi, alhamdulillah nama saya jadi Aqirah. Dia jadi Qiyu macam tu. Okey, dia jadi Qaf. Subhanallah. Ustazah Asma tak ada ke hari ini? Ya, Ustazah tidak berkesempatan bersama kita. InsyaAllah. Sebenarnya Ustazah ada apa ya? Betul. Ustazah ada urusan sebenarnya ke Perlis. Ke Perlis. Jadi sahabat-sahabat semua, daripada mana tadi? Ada daripada Kuantan, daripada Senawang ada kan? Okey, subhanallah. Terima kasih kepada 172 orang yang berkongsi. Kat situ ada dia share. Maksudnya dia adalah pejuang dakwah cyber. Siapa sahaja yang berkongsi kepada sahabat-sahabat lain, dia automatically dia adalah pejuang dakwah cyber. Dan siapa yang berada dalam ini pun semuanya adalah pejuang dakwah cyber yang akan mendapat saham insya-Allah. PDC. Kita punya ni adalah PDC. Short form adalah PDC. Jadi lepas ni semua sahabat semua dah boleh panggil berukhuwah bersama semua adalah PDC, pejuang dakwah cyber. Ini nama yang diberi oleh ustazah sendiri. Jadi siapa yang masuk live ustazah baru-baru ni, betul lah, itu dapat tahulah kan siapa yang ni. Jadi PDC ni ada istimewanya. Subhanallah kan, ada istimewanya. Waktu tu kita bagi e-book percuma. Ada tu pejuang dakwah cyber. Pejuang dakwah cyber punya akaun. Betul ke tu? Mujahidin PDC. Subhanallah. Okey, sebelum sahabat-sahabat semua kata apa, sibuk lah contoh kan, nak dapat dapat baca. Tadi kan ada tulis Ustazah mahu dapat baca Al-Kahfi je. InsyaAllah nanti saya akan berkongsi kepada sahabat-sahabat semua tentang satu buku 40 hadis keadaan umat sebelum kiamat. Subhanallah. Sangat dekat sebenarnya dengan kita sebenarnya. Jadi setiap satu rumah pastikan ada satu buku ataupun satu kitab yang menerangkan tentang hadis akhir zaman, ataupun satu buku, satu kitab apa sahaja yang menerangkan tentang hadis-hadis ataupun cerita-cerita keadaan umat akhir zaman. Jadi kalau siapa yang tak ada lagi buku, ini adalah buku cadangan. Buku cadangan daripada kami. InsyaAllah saya akan kongsikan beberapa, insyaAllah. Kita akan kongsikan satu je. Hari ini kita akan kongsikan satu daripada hadis daripada dalam buku ini. Kita sama-sama baca, kita sama-sama hayati. Jadi satu rumah pastikan ada satu buku yang boleh kita baca bersama dengan ahli keluarga tentang hadis akhir zaman, tentang cerita-cerita kisah-kisah sirah akhir zaman. Subhanallah. InsyaAllah kita dah habis 10 ayat awal, 10 ayat akhir Al-Kahfi. Kita akan teruskan dengan Asmaul Husna. Okay. Asmaul Husna. Okay, ready semua? Kita akan membacakan bersama-sama Asmaul Husna. Ready? Semua sahabat-sahabat PDC kita ready? Siapa yang ada Al-Quran boleh buka yang kat belakang, kat depan, supaya kita boleh sama-sama menyebut dengan sempurna. Jadi siapa yang hafal boleh ikut, siapa yang hafal boleh sama-sama ikut, yang dalam kereta apa semua boleh ikut. Okey. Bismillah. Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-muttakabirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar al-qaharul wahhabur razaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafizur rafi'ul mu'izul muzilus sami البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد
Al-Haqqul Wakil, Al-Qawiyul Matin, Al-Waliyul Hamid, Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id, Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum, Al-Wajid, Al-Majid, Al-Wahid, Ahadus Samanul Qadir, Muqtadir, Muqaddimul Muakhir, Awwalul Akhir, Al-Zakhirul Batinul Wali, Muta'ali Bar, Tawwab, Muntakimul Afu, Rauful Malikul Mulk, Zul Jalali wal Ikram, Al-Muqsid, Al-Jami'ul Ghaniyul Mu'aniyul Mani Allah, An-Nafi'un Nurul Hadi, Badi'ul Baqi, Al-Warithur Rashidus Saburul Lazi, Laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Allahumma salli afdhala salati ala as'adil mahluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi sahabat-sahabat semua yang mana tak perasan, sebenarnya dekat Al-Quran kita, kat belakang, kat depan ataupun kat belakang sebenarnya ada Asmaul Husna. Jadi sahabat semua bolehlah membacanya. Walaupun kita dah hafal, walaupun waktu sekolah dulu kita dah hafal, tapi boleh membuka, kita boleh buka, boleh kita baca mengikut makhraj yang betul, nama-nama Allah yang betul. Jadi secara automatically kita sebut tu dah betul lah, macam tu. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat semua yang pernah yang pernah dan dapat buku, ada membeli, siapa yang dah memiliki dan belum memiliki, macam tadi, setiap satu rumah perlu ada buku hadis tentang akhir zaman, dan setiap satu rumah juga sebenarnya perlu ada satu buku Asmaul Husna. Ikutlah buku apa-apa pun, yang penting buku-buku Asmaul Husna. Kalau buku daripada kita, ini bukunya, Mukhtasar Asmaul Husna, infografik daripada, susunan daripada Ustazah Asma. Jadi kat sini buku ni simple sangat, simple dan sangat mudah untuk difahami. Simple, mudah sangat untuk difahami. Jadi kepada sahabat-sahabat yang rasa macam banyaknya buku kan, beli-beli buku kat luar sana, ada buku-buku yang macam panjang nak baca, tapi subhanallah buku ini dicipta khas, dibuat khas kepada semua sahabat sekalian di luar sana yang menginginkan satu naskah, satu karya berkenaan, satu pembacaan berkenaan dengan Asmaul Husna. Kat sini Asmaul Husna yang pertama, Allah, Tuhan yang berhak disembah. Apa maksudnya? Dan maksud yang diberikan adalah maksud daripada ulama-ulama, daripada dalam pakar-pakar hadis, pakar-pakar tafsir, daripada Ibnu Katsir, antara ulama pakar tafsir. Pakar tafsir, ulama tafsir dalam tafsir Ibnu Katsir, sangat popular tafsir Ibnu Katsir. Ibnul Jarir, antaranya Jami' Al-Bayan. Ibnu Jarir siapa tak kenal, ulama tersohor Timur Tengah, kitabnya At-Tabari, tafsir At-Tabari. Kalau sahabat kalau universiti dulu, waktu saya universiti, saya diperkenalkan dengan semua segala tafsir. Saya masih ingat waktu tu kelas tafsir. Waktu tu sahabat semua yang nak dapatkan boleh dapatkan di beg kuning. Kalau adalah, kalau tak ada boleh pergi ke satu akaun karya koleksi karya UAH. Saya masih ingat macam mana lecturer saya, dia memperkenalkan kepada kami tafsir. Dia kata malu student universiti tak kenal tafsir. Sedangkan student Usuluddin, saya Usuluddin, pengajar Usuluddin, dia kata malu. Jadi satu hari, satu kelas saja kami pergi ke perpustakaan dan semua orang dikehendaki mengambil tafsir.
mengambil kitab tafsir. Jangan tersilap tiba-tiba pula ambil kitab tafsir. Jadi ambillah, ramai yang ambil. Baru tahu sebenarnya tafsir Ibn Katsir tu banyak, baru tahu kisah tafsir At-Tabari tu banyak, dan bahasa Arab susah nak baca kan. Kadang-kadang tu ada orang kata susah juga nak baca sebenarnya, tapi bila kita first time, pada yang siapa-siapa yang first time, lepas tu kita orang kena ambil gambar. Kami kena ambil gambar dengan kitab tafsir tu. Jadi kena peganglah kitab tafsir tu. Okey, ini adalah tafsir At-Tabari. Jadi setiap kali kelas tu lecturer akan kata, berikan saya kitab tafsir, tiga kitab tafsir. Jadi lepas kelas tu ada yang cakap lah macam-macam kitab tafsir kan. Subhanallah. Jadi tu tak library UM ke Ustazah? Cakap ya, betul. Library, bukan library UM yang besar tu, library Akademi Islam. Itu semua kitab-kitab Arab. Jadi kalau pergi library UM tu tak banyak sebenarnya, tak boleh nak dapat kitab Arab. Yang paling banyak adalah di library Universiti Malaya, memang kitab Arab, memang pure Arab. Kalau nak dapatkan memang tafsir At-Tabari tu penuh. Banyak sangat tafsir kat situ. Subhanallah kan. Musnad Ahmad kan. Waktu tu saya ambil Musnad Ahmad, saya baru tahu Musnad Ahmad tu banyak juga rupanya. Macam tu. Tafsir At-Tabari pun baru saya tahu sebenarnya banyak. Daripada situlah tahu. Kalau tidak kita duk search internet je, tafsir At-Tabari, tafsir Ibn Katsir, tafsir apa lagi yang ni? Tafsir apa lagi? Tafsir apa lagi yang ni? Tafsir Munir. Tafsir Munir ada bahasa Melayu. Sahabat-sahabat, tafsir Hamka, Al-Azhar. Kalau yang macam memang bahasa Melayu, kita dah memang tahu bahasa Melayu. Contoh tafsir Hamka, Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar, Hamka oleh Hamka. Yang tafsir ni Hamka buat di dalam, waktu tu dibuat, ada sejarah dia. Kan Hamka waktu tu masuk penjara, dan tafsir ni disiapkan dalam penjara. Lagi tafsir At-Tabari, Ibn Jarir, Jami' Al-Bayan, lagi tafsir Al-Munir dalam bahasa Fizilal, tafsir Al-Munir Dr. Wahbah Az-Zuhaili, tafsir Al-Munir bahasa Melayu, insya-Allah boleh faham. Yang paling penting, yang paling ni tafsir Hamka lah yang senang boleh faham. Tafsir Al-Munir bahasa Melayu, tafsir Ibn Katsir, dan tafsir Ibn Katsir pun ada bahasa Melayu. Kalau Malaysia kita ada tafsir At-Tibyan, tapi tak penuh sepenuhnya. Tafsir At-Tibyan daripada Tuan Guru Haji Abdul Hadi, tafsir Tuan Guru Ni Aziz. Ada lagi tafsir apa lagi? Kalau yang kat Malaysia lah dapat tafsir tafsir Tuan Guru Ni Aziz, lepas tu tafsir Tuan Guru Abdul Hadi tak habis lagi. Maksudnya ada Al-Fatihah dan beberapa karya, tapi tu pun kita maksudnya masih belum sepenuhnya. Subhanallah. Betul. Akademi Islam, betul. Library Akademi Islam namanya selalu disebut. Betul kat situ. Ya, dekat library Uniza pun banyak. Betul. Jadi sahabat-sahabat semua yang mendapatkan kitab-kitab boleh pergi ke library, library yang khusus. Subhanallah. InsyaAllah kita akan teruskan dengan bacaan selawat. Okey, kita akan baca selawat sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala. Okey, kita baca dulu selawat. Okey, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey, sahabat semua, sebenarnya saya terlupa satu mana saya terlupa. Selepas kita baca Quran tadi, ada doa sesudah membaca Al-Quran. InsyaAllah kita bacakan semula. Walaupun dah habis, kita dah baca Asmaul Husna pun, dah membaca selawat, tak apa, kita bacakan juga untuk kita berdoa bersama, insyaAllah. Okay, kita bacakan doa sesudah membaca Al-Quran bersama-sama.
Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam, jadikan ia hujah kami ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insya-Allah. Okey, insya-Allah selepas itu kita akan mulakan dengan membaca al-maksurat. Al-maksurat. Jadi sahabat-sahabat yang ada buku ini, kitab ini, boleh buka sama-sama, kita baca sama-sama. InsyaAllah saya akan baca pelan-pelan. Jadi tadi ada yang cakap pelan sikit Sazah. Kan, pelan sikit. Jadi ini buku kitab 6 surah pilihan dan al-maksurat. Inilah yang akan digunakan setiap hari. Setiap hari majlis zikir kita, siapa-siapa yang baru masuk. Dan jadi sahabat-sahabat yang belum dapatkan, siapa yang dah dapatkan, siapa yang belum dapatkan boleh dapatkan dengan segera, insya-Allah. Jadi buku ini pastikan, tadi kalau buku kita akhir zaman, kena pastikan satu rumah ada satu. Satu rumah ada satu. Buku Asmaul Husna pun satu rumah ada satu. Dan ini buku kitab ini kita upgrade sikit, satu orang kena ada satu. Macam tu. Satu orang kena ada satu, lagi sikit setiap satu kereta kena ada satu. Supaya apa? Sebab pagi-pagi kan kita pergi kerja, drive pergi kerja, jadi dalam kereta kalau tiba-tiba tertinggal kat rumah ke, jadi ada kit dalam kereta. Jadi ada orang dia letak dekat rumah, lepas tu dia letak dekat kereta satu supaya dia boleh ambil capai terus. Subhanallah. Ya, waalaikumsalam. Puan Aniza dah ada. Puan siapa-siapa? Puan Syatiq. Syatiq, ya boleh, betul. Ada dekat beg kuning. Jadi dekat titi lah. Okey, subhanallah. InsyaAllah kita akan mulakan membaca al-maksurat, yang mana dalam al-maksurat ini banyak sangat doa-doa yang sangat masyhur. Subhanallah, insya-Allah. Ada versi lama, versi baru yang ini. Versi baru dia ada 6 tambah 1 lagi. Dia ada 6. Okey, bismillah. Okey, kita baca bersama Ready semua? Okey. A'udzu billahi samii'al minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim
وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي فمن يغفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Subhanallah. InsyaAllah saya akan membacakan sedikit apa yang dikatakan dengan tiga kul daripada fadilat membaca kul huwallahu ahad. Okay, kita bacakan sedikit daripada Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu, katanya kami keluar kharajna fil lailatil fatirah, kami keluar pada malam hari dalam keadaan hujan turun dan sangat gelap. Kami meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar melakukan solat untuk kami. Abdullah bin Khubayb berkata, kemudian aku mendapati baginda dan baginda mengatakan ucapkan. Namun aku tidak mengatakan apapun. Baginda mengatakan ucapkan. Namun aku tidak mengatakan apapun. Baginda mengatakan ucapkan. Maka aku katakan apa yang perlu aku katakan. Baginda mengatakan ucapkan. Qul huwallahu ahad.
surah Al-Ikhlas, dan 2 surah pelindung iaitu surah Al-Falaq yang kita baca tadi dan surah An-Nas pada waktu petang dan pagi sebanyak 3 kali. Maka surah tersebut akan melindungimu dari segala mara bahaya. Subhanallah. Daripada Sayyidina Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad anzalallahu alayya ayati lam yura mithluhunna qul a'udzu birabbin nas ila akhirih surah wa qul a'udzu birabbil falaq ila akhirih surah." Yang mana Allah telah menurunkan beberapa ayat kepadaku, belum pernah terlihat yang semisalnya, iaitu Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas hingga akhir surah. Subhanallah. Jadi di sini disertakan dalam alamat surat ini disertakan juga dengan fadilat membaca. Tadi kan kita ada baca juga surah Al-Baqarah. Saya membacakan sikit. Dikata diriwayatkan daripada Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatani min akhirih surah Baqarah man qara'a bihima fi lailatil kafata. 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, sesiapa yang membacanya pada waktu malam, maka 2 ayat tersebut sudah memadai baginya. Jadi sebelum tidur kita baca ayatul kursi, yang mana itulah surah yang surah dalam, bukan surah, maksudnya ayat di dalam surah Al-Baqarah yang akhir-akhir. Subhanallah. 2 ayat tersebut. Jadi yang kita baca tadi alhamdulillah. Yang tadi tu kan daripada awal. Subhanallah. Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan doa dengan dalam yang telah dikumpulkan di dalam surat. Subhanallah. Okey. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Okay, daripada Abdul Rahman bin Yazid, daripada Abdullah, dia berkata, apabila waktu petang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa yang berbunyi yang tadi kita baca, tapi kita tukar sedikit asbahna wa asbah tu, sesungguhnya kami terjaga di petang hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu baginya. Subhanallah. Jadi kat sini sahabat-sahabat tak boleh baca dan baca fadilat ataupun kelebihan membacakan ayat tersebut. Assalamualaikum, bagaimana bisa dapat bukunya? Ihya Febriana. Kalau Indonesia saya tak pasti macam mana. Boleh kita boleh kontak admin kita. Admin kita akan bantu, insya-Allah. Akan sampai juga insya-Allah buku tu. Okey. Seterusnya kita akan teruskan. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atim alayya ni'matak wa afiyatak wa sitraka fi dunya wal akhirah. Ya Allah, aku terjaga pada hari ini dalam nikmat-Mu, ya Allah, afiat, keselamatan daripada mara bahaya dan terjaganya rahsia-rahsia dosa-dosaku. Maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiat-Mu dan penjagaanmu itu ke atasku di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Allahumma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, nikmat yang aku terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, maka semuanya hanyalah daripada Engkau semata. Tiada sekutu bagimu lah pujian, dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya. Subhanallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal wa azimu sultanik. Ya Allah, bagimu segala puji seagung kemuliaan kekuasaanmu dan kebesaran kerajaanmu.
Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku telah redha dengan Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah dan segala puji baginya, sebanyak bilangan kejadiannya dan keredaannya dan seberat timbangan arasnya dan sebanyak dakwat yang terpakai untuk menuliskan kalimahnya. Allahu Akbar. Saya bacakan sedikit hadis daripada Sayyidina Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wajabat lahul jannah." Apa dia? Sesiapa mengucapkan aku redha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai rasul, maka wajib baginya syurga. Hadis riwayat Abu Daud, hadis sahih. Subhanallah. Kalau disebutkan hadis sahih, sahabat-sahabat semua, bermaksud riwayatnya tiada, semua siqah. Maksudnya semua dipercayai. Tiada yang diragui. Jadi bila hadis sahih, semua jalur pengriwayatan daripada siapa yang sampai daripada daripada Sa'id Al-Khudri, panjang-panjang tu, semua itu tidak diragui. Sebab itu hadisnya adalah hadis sahih. Tidak diragui langsung. Jadi kalau tiba-tiba turun kepada hadis hasan, kita semak balik setiap daripada jalur hadis itu, pasti ada yang mungkin tak siqah, mungkin tak dhabit, tak kuat ingatan dan sebagainya. Subhanallah. Jadi kalau hadis sahih, itu semua periwayatan itu semua riwayat daripada sampai Sa'id Al-Khudri, semua siqah belaka. InsyaAllah. Ya, kita sambung. Bismillahillazi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun daripadamu daripada menyekutukanmu dengan segala sesuatu yang tidak kami ketahui. Subhanallah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan. Daripada Abu Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah berucap kepada kami pada suatu hari. Baginda bersabda, "Wahai manusia, hendaklah kamu takut terhadap syirik." Doa yang tadi kita baca adalah doa untuk pengampunan daripada sebarang bentuk kesyirikan. Syirik ini kerana ia telah tersembunyi daripada rayapan semut. Tiba-tiba ada seorang yang dikehendaki Allah terus bertanya, "Bagaimanakah boleh kami menghindarinya sedangkan itu lebih tersembunyi daripada rayapan nyamuk?" Semut. Rayapan semut. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu jawab baginda apa? Hendaklah kamu membaca, Allahumma inni na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Hadis riwayat Ahmad. Subhanallah, dari dalam Musnad Ahmad, dan hadis ini hadis sahih. Subhanallah. Okey. Seterusnya, Allahumma inni a'udzubika minal hamli wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubri wal buh wa a'udzubika minal ghalabati dairin wa qahrin rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada rasa sedih dan gelisah, dan aku berlindung kepadamu daripada kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepadamu daripada sikap pengecut dan bakhil, dan aku berlindung kepadamu daripada cengkaman hutang dan penindasan orang. Amin. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sihatkanlah badani. Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. La ilaha illa ant. Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kekafiran dan
kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah. Jadi kat sini dia kata diriwayatkan daripada Abdul Rahman bin Abi Bakrah bahawa dia telah berkata kepada bapanya, wahai ayahku, saya sering mendengar ayah berdoa setiap pagi, Allahumma afini fi badani. Ajarkan anak kan, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Kan, apa dia? Ayah mengulangi 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang. Jawab ayahnya, sesungguhnya ayah mendengar Rasulullah SAW berdoa dengan ucapan-ucapan ini. Ayah sangat suka mengikuti dan beramal dengan sunnah baginda. Jadi hafal sahabat-sahabat ibu-ibu semua, tuan-puan sekalian, bila kita dah hafal, kita baca kat anak supaya anak boleh ingat balik. Ingat sama-sama. Ingat, hari ni anak baca contohnya kan, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Automatically anak-anak dah tahu badani, ya Allah, Allahumma afini fi badani, automatically badani, sam'i pendengaran, basari tu penglihatan. Macam tu kan. Jadi automatically anak-anak akan tahu bahasa Arab. Macam tu. Dan boleh berdoa. Subhanallah. Okay, kita sambung. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfirul dzunuba illa ant. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam perjanjian denganmu. Ikrar kepadamu yang aku akan laksanakan dengan segala kemampuanku, dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Subhanallah. Jadi bila kita baca maksud, insya-Allah kita boleh mendalami lebih lagi. Daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, penghulu istighfar ialah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala adika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika min abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfirul dzunuba illa anta. Siapa membacanya dengan penuh keyakinan terhadapnya ketika petang, tiba-tiba dia mati pada malamnya, subhanallah, Allahu Akbar, dia masuk syurga. Dan sesiapa membacanya dengan penuh yakin terhadapnya pada ketika pagi harinya, tiba-tiba dia mati pada harinya, dia masuk syurga. Subhanallah, janji Allah melalui hadis baginda SAW. Hadis riwayat Al-Bukhari adalah hadis sahih. Subhanallah. Jadi rugi sesiapa yang tidak membacanya. Jadi sahabat-sahabat bila dah tahu fadilat membaca Sayyidul Istighfar, kita sama-sama baca setiap hari istiqamah. Ini Sayyidul Istighfar adalah istighfar yang panjang. Antara istighfar yang panjang, antara istighfar yang pendek, astaghfirullah. Subhanallah. Sebenarnya sahabat-sahabat, istighfar ni mudah sangat kita nak sebut. Astaghfirullahalazim, itu yang astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa, itu yang panjang sikit. Maksud yang ini adalah istighfar yang Sayyidul Istighfar. Subhanallah, lupa ayatnya. Sayyidul Istighfar. Jadi bila kita dah baca ni, istighfar ni sahabat-sahabat semua, boleh menghapuskan dosa dan boleh menurunkan hujan. Ada hadis ni, boleh menghapuskan dosa. Jadi bila kita membaca tu, kita, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku, ya Allah, aku mengakui segala kesilapanku, ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah. Macam tu, merintih. Jadi kita sambung Astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup dan selalu jaga, dan aku bertaubat kepadanya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma akhata bihi ilmuka wa hatta bihi qalamuka wa ahsahu kitabuk wa radallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Aliin wa anis sahabatin ajma'in وأن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanallah. InsyaAllah kita bacakan sedikit doa selepas membaca Al-Ma'surat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك لسانا رضيبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدانا حينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك عافية من كل بلية ونسألك تمام غنى عن الناس وحبلنا حقيقة إيماني بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يداك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك نعم المجيب. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami lisan, lidah yang lembut membasahi, mengingati dan menyebut nama-Mu ya Allah, hati yang penuh segar mensyukuri nikmat-Mu ya Allah, serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepada perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakanlah kami iman yang sempurna, hati yang khusyuk, iman ilmu yang berguna, keyakinan yang benar-benar mantap, din iaitu cara hidup yang jitu dan unggul, selamat dari segala mara bahaya dan petaka. Kami memohon kepadamu ya Allah kecukupan yang tidak perlu kami terpaksa meminta kepada orang lain. Berikanlah kami ya Allah iman yang sebenarnya sehingga kami tidak menyekutukanmu. Berikanlah rahmatmu kepada kami, keluarga dan anak-anak kami serta sesiapa sahaja yang bersama-sama kami. Jangan Engkau biarkan nasib kami ditentukan oleh diri kami sendiri walaupun hanya sekelip mata atau lebih pendek daripada masa itu. Wahai Tuhan yang paling mudah dan cepat memperkenankan permintaan, selawat dan kesejahteraan Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, kepada keluarga baginda dan para sahabat baginda. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan sekadar kita menyebut alhamdulillah, tetapi kita gunakan nikmat yang ada semaksimum yang mungkin ke arah kebaikan, ke arah amal soleh, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur. Okey, subhanallah, kita akan teruskan dengan zikir rahmat. Subhanallah. Okey, saya bacakan sedikit kepada yang baru masuk ataupun pejuang dakwah cyber yang baru masuk pejuang dakwah cyber. Jadi siapa-siapa yang tak tahu apa pejuang dakwah cyber, boleh tak bagi tahu kawan, kita adalah pejuang dakwah cyber. Laju ustazah tak terkejar. Doa ke? Okey, insya-Allah. Nanti saya akan baca pelan-pelan insya-Allah kan. Cici Comel. Ada, saya ingat Cici Comel ni. Sebab nama dia macam familiar. Macam selalu sangat. Selalu alhamdulillah jadi orang kata apa, istiqamah. Istiqamah, yang mana nama-nama yang selalu sangat kan kita nampak tu. Subhanallah kan, yang selalu sangat nampak alhamdulillah, semoga istiqamah bersama dalam majlis ilmu dalam platform Ustazah Asma Harun, murabbiyah kita insya-Allah. Pejuang tak bahasa. Bukan, saya bukan anak ustazah. Saya tim ustazah, tim penyelidikan. Tim penyelidik ustazah. Tim penyelidik bimbingan Ustazah Asma Harun.
Subhanallah. PDC, Pejuang Dakwah Cyber. Takbir. Macam tu ada cakap. Okey. Sebelum tu, saya bacakan dulu kelebihan fadilat. Tadi kita dah banyak bacakan kelebihan kan daripada dalam amat surat. Saya bacakan kelebihan beramal dengan zikir ini menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita ambil barakah kita membacakan hadis. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin mi'ata marratin kanat lahu adla ashri riqab wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu khirzan min syaitan yawmahu dhalika hatta yumshiya walam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa bihi illa ahadun amala aktsara min dhalik. Subhanallah. Maksudnya apa? Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, miliknya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebanyak 100 kali dalam sehari, maka baginya pahala seperti membebaskan 10 orang hamba. Ditetapkan baginya, saya baca, Ustazah memang cakap laju ya. Okey. Ditetapkan baginya 100 kebaikan, dan dijauhkan daripadanya 100 keburukan, dan baginya perlindungan daripada godaan syaitan pada hari itu hingga ke petangnya. Dan tidak ada orang yang lebih baik amalnya subhanallah daripada orang yang membaca doa ini, kecuali seseorang yang dapat mengamalkan lebih banyak zikir ini. Subhanallah. Kenapa? Betul kita baca pelan-pelan supaya ramai yang boleh kecap dengar betul-betul. Jadi apa kelebihan membaca zikir ini? Subhanallah. Puan Ayu. Ya, tak cepat pun okey je tu. Tak apa, kita meraihkan kepada yang kata apa, yang cakap tak apa, baca pelan-pelan kan, baca supaya boleh sama-sama ikut kan. Subhanallah. Okey, kelebihannya yang pertama, ganjaran menyamai membebaskan 10 orang hamba. 10 orang hamba. Kedua, ditulis baginya 100 kebaikan, dipadam daripadanya 100 keburukan, mendapat perlindungan daripada syaitan, dan tidak ada yang lebih baik amalannya daripada orang yang membaca zikir ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi pada hari ini kita dah baca hadis Rasulullah SAW tentang fadilat. Mari kita membaca. Ready semua? Kita baca 10 kali. InsyaAllah nanti sahabat-sahabat semua boleh sambung sampai 100 kali. InsyaAllah istiqamah. Kita doakan. Okey, kita baca sama-sama ya. Bismillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada Puan Puazi kata tarik nafas dulu. Okey, semua tarik nafas. Okey. Tak apa. Okey, semua tarik nafas. Kita dah baca satu tadi kan? Okey. Kita baca kedua. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Cukup 100 kali. Terima kasih Puan Aida. Dia menulis tentang zikir ini. Sahabat-sahabat yang menulis fadilat dan menulis matan kepada hadis ini, apa kalimah zikirnya, subhanallah, terima kasih. Sahabat-sahabat semua, jangan lupa kita adalah pejuang dakwah cyber. Kalau belah sana, mereka yang belah sana orang kata apa kata apa, engagement mereka belah sana, orang-orang yang sana lebih tinggi disebabkan perbuatan maksiat ataupun dosa dan segala-galanya yang mencegah ataupun segala-galanya yang maksiat lah. Kadang-kadang tu kita masuk majlis-majlis maksiat, ramai pula kat sini rupanya. Macam tu. Jadi kita ni adalah pejuang dakwah cyber. Pejuang dakwah cyber kena lebih orang kata apa? Lebih sokong, lebih support, macam tu. Jadi tap screen kita kena sampai maksudnya kita tap screen dan kita ajak sahabat-sahabat yang lain untuk bersama. Semangat Puan Ros Rizqi. Dia kata semangat. Sebab kita adalah pejuang dakwah cyber. Pejuang dakwah cyber ni dia kuat. Dia apa panggil, dia amal ma'ruf nahi mungkar. Macam tu. Dia amal ma'ruf. Dia tengok je program-program maksiat. Okay, kita kena lebihkan lagi. Macam tu. Kita kena amal ma'ruf program-program ni. Lepas tu kita kena lebihkan lagi. Dan kita kena support program-program ilmu. Macam tu. Program-program ilmu ni kita support lagi. Subhanallah, insya-Allah. Ini jihad kita. Semangat kuat kerana Allah, PDC. Dah ada hashtag PDC dah sekarang. Bolehlah UAH sahabat dunia akhirat #PDC. PDC bersatu hati, Puan Fisa Yusof. Pejuang dakwah cyber kena kuat. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Syukur Allah. Syukur kehadrat Allah. Kita selesai membacakan dan kita selesai buat kesemuanya. Kesemua senarai bacaan majlis zikir kita. Kita baca Al-Fatihah daripada awal, kita membaca 10 ayat awal, 10 ayat akhir daripada surah Al-Kahfi, dan seterusnya kita membaca Asmaul Husna, selawat 10 kali, Al-Ma'thurat dan zikir rahmat. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Subhanallah. InsyaAllah sebelum saya pergi kepada buku ini, saya nak menceritakan sedikit. Siapa kenal Abu Ubaidah? Baru-baru ni nama ini sangatlah popular, Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Tapi kalau nama betul adalah Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Tapi siapa yang pernah dengar baru-baru ini, nama Abu Ubaidah banyak disebut di platform semua. Di semua platform Abu Ubaidah, gelaran Abu Ubaidah. Kalau kita kata untuk zaman sekarang, siapa Abu Ubaidah yang sebenar? Kalau kita kata siapa Abu Ubaidah, Abu Ubaidah yang sebenar adalah gelaran yang diberi kepada tentera kita, tentera saudara kita, tentera kita yang antaranya adalah juru cakap Abu Ubaidah. Kan? Selalu kan? Jadi hari ini kita kenal sedikit siapakah Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, dan yang kita kenal sekarang adalah gelaran yang kita dengar, Abu Ubaidah gelaran. Saya ada tengok satu TikTok ni. Dia kata banyak suka sangat dengar berapa kali dah nama Abu Ubaidah, nak bagi nama anak lah, dia kata macam tu. Saya tergelak sikit lah dia punya komen tu. Lepas tu dia kata nak bagi nama anak lah. Tapi saya tak tergelak pada komen dia, tapi saya tergelak pada orang bawah tu. Dia kata apa? Dia kata, tak boleh kak. Dia kata, tak boleh kak, nanti orang panggil Ubay. Dipendek-pendekkan pula. Tak apa, nama tak apa. Kata apa, cubalah latih untuk panggil nama sebenar, sama nama penuh. Tapi kalau nama manja tu tak apalah, nama manja tu kita-kita je lah. Tapi kalau kita dengan siapa-siapa ke, kita panggil lah nama dia kan. Kalau contoh nama dia Abu Ubaidah, panggil je lah nama Abu Ubaidah, tak payahlah panggil Ubay kan. Macam tu. Jadi adalah bawah-bawah tu ada lagi komen, dia kata itulah
jadi nama anak ni jadi kecil lah macam tu. Adam jadi Am. Adam jadi Am. Macam tu. Adam tu nama Nabi tapi tiba-tiba jadi Am. Subhanallah. Saya banyak lagi sebenarnya, banyak lagi daripada komen akak tu, puan tu, banyak lagi yang tulis nama anak dia jadi apa. Saya macam banyak-banyak orang kata apa, cuci hati pula kan. Nama jadi pendek. Syuk. Contoh nama Syukri jadi Syuk. Nama apa? Shikin, Ashikin. Jadi chicken. Jadi nasib baik tak jadi chicken. Subhanallah. Kan? Tapi itu nama manja, tak apa. Nama manja. Saya suka panggil nama penuh anak-anak. Betul, panggil nama penuh. Sebab nama itu ada doanya. Contoh nama saya Husna. Husna kan? Nama baik. Nama baik. Jadi panggil je lah nama yang baik kan. Tapi boleh je nak panggil nama manja. Nama manja adalah nama manjanya. Maksudnya nama panggilan dia dengan kawan-kawan. Jadi kalau dengan orang lain, tak payahlah kan. Dia tiba-tiba jadi Abu Ubaidah, jadi Ubay. Jadi sebut nama Abu Ubaidah. Subhanallah. Okey, kita baca Abu Ubaidah ni siapa? Dia adalah orang kanan, pemegang, orang kata orang kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Abu Ubaidah ini kalau zaman sekarang kita panggil sebagai singa Allah, betul tak? Kita panggil singa dah keluar. Kalau musuh penjajah dia akan cakap singa dah keluar. Itu adalah juru cakap kita, juru cakap orang Islam, Abu Ubaidah. Siapa sahaja Abu Ubaidah ada satu gelaran yang mana siapa yang duduk dekat juru cakap itu, kita memang panggil Abu Ubaidah. Kalau dia dah tak ada, diganti oleh orang lain, itulah Abu Ubaidah. Itu pun kita panggil nama Abu Ubaidah. Subhanallah. Nama sebenar beliau adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah, yang kita panggil sebagai Abu Ubaidah Al-Jarrah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah antara sahabat baginda yang banyak bersama baginda Abu Ubaidah ini dalam peperangan, dalam siri peperangan. Sehinggalah banyak siri-siri peperangan yang banyak kisah Abu Ubaidah ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Abu Ubaidah ini termasuk dalam sahabat yang dijanjikan syurga Allah Subhanahu wa taala. Memiliki rupa paras yang berseri, kacak, tinggi lampai, tegap dan berjambang nipis. Tapi bukan itu yang kita nak cakap, tapi sebenarnya sikap dan keberanian Abu Ubaidah, sahabat pemegang amanah buat umat Nabi Muhammad. Rasulullah gelarkan Abu Ubaidah ini sebagai seorang yang sangat dipercayai, Al-Amin, dan pemegang amanah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelaran yang diberi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Ubaidah adalah pemegang amanah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi Abu Ubaidah adalah seorang antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Di samping itu, beliau juga sering ditugaskan oleh Rasulullah dalam mengetuai misi-misi ketenteraan dan juga dakwah. Apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia memberi gelaran kepada baginda memberi gelaran kepada Abu Ubaidah. Setiap umat memiliki pemegang amanah, dan pemegang amanah umat ini adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Apa dia bahasa Arab dia, kita ambil ni. Riwayatkan daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah sahabat baginda yang paling muda, yang cerdas. Baginda bersabda, likullil ummati amin wa aminu hazihil ummah Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Setiap umat mempunyai orang kepercayaan. Setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Subhanallah. Jadi saya ceritakan sedikit. Siapakah Abu Ubaidah? Tadi kita dah sebutkan, Abu Ubaidah adalah antara 10 sahabat baginda yang dijamin syurga, yang sentiasa bersama baginda dan mengetuai ketenteraan sepanjang baginda menyertai perang. Subhanallah. Jadi dalam kita ambil banyak kisah perang Uhud, kisah perang Badar. Subhanallah, kita ambil kisah perang Badar. Orang kata apa? Ujian Abu Ubaidah ini antara yang masuk Islam pertama, sebaris dengan Abdurrahman Auf, sebaris dengan selepas Abu Bakar. Dia antara yang masuk Islam bersama Rasulullah. Jadi dia masuk Islam atas Abu Bakar. Maksudnya selepas Abu Bakar, Abu Ubaidah. Subhanallah. Maksudnya antara 10 sahabat yang dijamin syurga, yang first masuk Islam. Subhanallah. Okey, daripada kisah perang Badar, dalam kisah perang Badar, setelah memeluk Islam, berbagai ujian. Biasalah kan, siapa je yang masuk Islam, kita akan diceritakan, kita akan tahu banyak sangat ujiannya. Kesedihan ditempuhi oleh baginda beliau, tetapi ujian yang paling berat Abu Ubaidah
Abu Ubaidah lalui adalah ketika beliau turut dalam peperangan Badar. Subhanallah. Daripada Abdullah bin Syau'ab berkata, maksudnya, saya baca maksud, bapa kepada Abu Ubaidah waktu itu dalam perang Badar. Dalam perang Badar ramai orang kan. Ada seorang yang sangat aim kepada Abu Ubaidah. Yang aim kepada Abu Ubaidah. Kalau kita kan, contoh kita dalam satu perang, kita aim siapa? Orang tu kena mati. Contoh macam tu kan. Jadi tentera musuh itu ada seorang ni, kalau sahabat-sahabat semua tak percayalah dia adalah orang yang sangat aim pada Abu Ubaidah kepada waktu perang Badar itu. Jadi maksudnya bapa kepada Abu Ubaidah sentiasa mengejar anaknya. Dah ada dah terus dalam hadis ni. Dalam peperangan Badar. Siapa yang aim Abu Ubaidah? Ayahnya sendiri, bapanya sendiri dalam perang Badar. Abu Ubaidah ni antara orang yang mengetuai perang, antara orang yang kata apa paling atas dalam perang Rasulullah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tak percaya bahawa orang yang aim anak dia sendiri itu adalah ayahnya sendiri. Subhanallah. Namun Abu Ubaidah berusaha untuk mengelaknya. Seorang anak pastinya ada kemanisan iman untuk tidak melukai saudaranya ataupun tidak melukai ayah kandungnya walaupun di dalam peperangan. Akhlak seorang anak. Jadi ketika bapanya terus mengejarnya, bila dah perang semua tu terus mengejarnya, Abu Ubaidah pun menghadapinya. Terus tak apalah, aku hadap je lah. Menghadapinya, lalu berjaya membunuhnya dengan pedangnya. Maka Allah menurunkan ayat ini. Maksudnya Abu Ubaidah berdepan juga dengan ayahnya yang mengejar anaknya, lalu terus pancung. Maksudnya apa? Subhanallah. Dia cuba untuk mengelak, tapi ayahnya terus mengejarnya. Waktu itu turunlah ayat. Maka Allah menurunkan ayat ini sehingga ke akhirnya ketika Abu Ubaidah membunuh ayahnya. Firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 22. Maksudnya, kamu tidak akan dapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tergamak berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang yang menentang itu ialah bapa-bapa mereka dan anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka ataupun keluarga mereka yang setia itu. Allah telah menetapkan iman dalam hati mereka dan telah menguatkan mereka dengan semangat pertolongan daripadanya, dan dia akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka tetap kekal di dalamnya. Allah redha akan mereka dan mereka redha serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Merekalah penyokong-penyokong agama Allah. Ketahuilah, sesungguhnya penyokong-penyokong agama Allah itu ialah orang-orang yang percaya. Allahu Akbar. Subhanallah. Riwayat At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Subhanallah. Tadi sebabkan itu turunnya surah Al-Mujadalah ayat 22. Disebabkan pembunuhan. Sangkut-sangkut ke? Okey, tak apa Puan Aziz, silakan. Sangkut-sangkut katanya. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi siapakah sahabat baginda yang memancung kepala ayahnya sendiri? Iaitu Abu Ubaidah ibn Jarrah. Subhanallah. Akhlak seorang anak cuba elak daripada ayahnya dalam perang Badar ini. Cuba elak. Tetapi kuasa Allah dia hadap juga. Cuba tengok sekejap, dia kata lain. Kuasa Allah Abu Ubaidah hadap juga, dan akhirnya Abu Ubaidah dengan segala rasa sedih, dengan perasaan sedih, terpaksa memancung kepala ayahnya sendiri. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi kita tahu cerita Abu Ubaidah ni kan. Dalam satu perang Uhud pun juga, dalam siri satu perang Uhud, Abu Ubaidah ini digelar sebagai gigi rongak. Sahabat yang gigi rongak. Allahu Akbar. Dalam perang Uhud yang dia dibantu dalam perang Uhud ada orang yang mencederakan Rasulullah sehingga kan gigi Rasulullah jatuh dan sebagainya, dan dahi Rasulullah koyak berdarah. Waktu itu Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Ubaidah mencari Rasulullah di mana waktu perang Uhud. Subhanallah. Ini satu cerita yang saya ingat. Waktu itu
Abu Ubaidah dengan Abu Bakar As-Siddiq cari mana Rasulullah. Waktu Rasulullah sudah pun ke bawah, maksudnya sudah tak bermain. Dan waktu itu orang kata apa, ada besi tertusuk di pipi Rasulullah sehingga kena kepada gigi Rasulullah. Dan waktu itu Abu Bakar nak cabut. Apa Abu Ubaidah cakap pada Abu Bakar? Ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, tak apa, bagi aku, bagi Abu Ubaidah yang cabut apa tertusuk, yang tertusuk apa, besi yang tertusuk di pipi baginda sampai terkena ni kan. Jadi bagi aku yang membuka ataupun bagi aku yang mencabut. Tetapi Abu Ubaidah tak sampai hati nak cabut menggunakan tangan. Apa yang Abu Ubaidah guna? Abu Ubaidah gunakan giginya, tarik dengan giginya. Macam bila kita tarik kena mulut tu kan, dia terus sak macam tu kan. Itulah Abu Ubaidah buat. Abu Ubaidah rapatkan mukanya dengan Rasulullah dan tarik satu, ada dua. Riwayat tu ada dua. Tarik dengan giginya sampai giginya hilang. Gigi rongga. Gigi rongga. Ini bukan cerita ni cerita lawak, tapi cerita pengorbanan. Allahu Akbar. Pengorbanan sampai hilang gigi Abu Ubaidah. Mencabut apa tu, jeriji yang menusuk pipi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah pengorbanan. Tak handsome tak apa. Tak cantik tak apa. Yang penting baik. Yang penting akhlaknya baik. Ikut apa yang Allah suruh. Buat yang apa Allah suruh, jangan buat apa yang Allah larang. Jadi bila akhlak baik, insya-Allah akhirnya Abu Ubaidah antara insan yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pengorbanan Abu Ubaidah, dan antara Abu Ubaidah ini digelar sebagai pemegang amanah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ada cerita waktu perang Badar dan waktu perang Uhud. Allahu Akbar. Insya-Allah kita bacakan sedikit hadis seperti yang hadis daripada keadaan umat kiamat. Kalau siapa-siapa yang pernah mengikuti kuliah Ustazah Asma Harun, hadis ini ada pernah dibacakan, dan buku ini buku rujukan, buku yang pernah digunakan, yang pernah Ustazah gunakan sebagai rujukan membaca kitab. Subhanallah, insya-Allah kita bacakan satu hadis. Tak apa, pengajian kita baca satu sirah, kita baca satu hadis, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, apa dia hadisnya? Okey, saya bacakan hadis. Siapa yang ada buku ini, siapa yang belum dapat buku ini boleh dapatkan. Siapa yang boleh dapatkan, okey, siapa yang belum ada, satu rumah kita cuba untuk ada satu buku yang berkenaan dengan kiamat ataupun berkenaan dengan keadaan umat akhir zaman. Yang ini adalah 40 hadis keadaan umat sebelum kiamat. Jadi boleh baca bersama-sama dengan keluarga. Contohnya hari ni nak baca satu hadis, jadi dengar macam tu. Siapa yang belum ada boleh dapatkan. Boleh, ada tak beg kuningnya? Beg kuningnya ada. Sebab kat sini tak nampak. Okay. Jadi siapa yang belum ada boleh dapatkan. Pastikan ada satu rumah ada satu buku. Ada satu buku. Tadi kita cerita sirah, ini pula kita cerita hadis dalam buku ini. Belum ada, insya-Allah, yang cerita tu tadi dalam buku. Bukan, yang tadi saya cerita adalah daripada pembacaan sirah. Sirah daripada Abu Ubaidah, sebab saya teringat cerita ataupun nama-nama Abu Ubaidah baru-baru ini sangat, orang kata apa, sangat popular. Sangat popular nama jurucakap kanan tentera kita, tentera Islam. Jadi namanya jurucakap kanan tentera kita adalah nama Abu Ubaidah, betul tak gelarannya? Jadi kita petik siapa Abu Ubaidah ini. Abu Ubaidah Al-Jarrah, dan mana antara misi dia banyak mengikuti misi ketenteraan bersama Rasulullah. Kalau sahabat semua, makam baginda Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ni berada di Palestin, Jordan. Di Jordan makamnya ada di Jordan. Subhanallah. Dulu Ustazah ada pergi dan Ustazah ada bagi gambar pada kami. Jadi kami tengok ada. Inilah Ustazah kata bersih kat sini kan. Jadi kami pun tengok. Tak ada berkesempatan lagi, tapi alhamdulillah dapat tengok gambar yang Ustazah beri. Ustazah kan pernah pergi, Ustazah Asma kan pernah pergi ke Baitul Maqdis, pergi ke Jordan dan ziarah makam-makam. Antaranya makam Abu Ubaidah Ibn Jarrah di Jordan. Subhanallah. Jadi dapat tengok gambar pun alhamdulillah. Bersih tempat tu. Kata bersih sangat.
Tengok gambar tu pun, hantar gambar pun bersih. Okey, kita bacakan sedikit. Kita bacakan hadis. Hadis yang kedua. Jikalau kejahatan sudah terlalu banyak. Tajuknya. Okey. Okey, saya nak baca riwayat yang paling dekat. Okey. An Urwah ibnul Zubair anan Zainab bintul Abi Salama hadathathu an Umma Habibata bintil Abi Sufyan an Zainab. Okey, ini sebenarnya an Zainab binti Jahshi radhiyallahu anhunna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqul la ilaha illallah failun lil arabi min syarrin qad ihtarab futihal yawm min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhihi wa khallaqa bi'isba'ihi ibham wallati taliha. Qalat Zainab bintul Jahshi faqultu ya Rasulullah anahliku wa fina as-salihun. Qala na'am idza kathural khabathu. Subhanallah. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, yang ni antara sanadnya, daripada Zainab bin Jahsy radhiyallahu anhuma, isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, pada suatu hari, saya bacakan maksudnya. Pada suatu hari, tak ada beg kuning ke? Allah, cuba tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah. Okey, masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan cemas sambil bersabda, la ilaha illallah. Celaka bagi bangsa Arab daripada kejahatan malapetaka yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini, dan baginda sallallahu alaihi wasallam menemukan hujung jari kitab ini. Hujung jari, boleh siapa tulis kitab keadaan umat, 40 hadis keadaan umat sebelum kiamat. Baginda sallallahu alaihi wasallam menemukan hujung jari dan hujung jari yang sebelahnya jari telunjuk, yang dengan ini mengisyaratkan seperti bulatan. Saya, iaitu Zainab binti Jahsy, lalu bertanya, ya Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan dalam kalangan kami masih ada orang-orang yang soleh? Lalu Nabi SAW bersabda, ya, seandainya kejahatannya sudah terlalu banyak. Allahu Akbar. Daripada hadis ini kita bacakan penerangan ataupun keterangan yang boleh kita fahami daripada hadis yang dibacakan tadi. Menakutkan sebenarnya hadis ini, tetapi sebagai orang Islam, sebagai umat Islam, harus percaya dengan hari kiamat dan harus belajar tentang hari kiamat. Allahu Akbar. Hadis di atas menerangkan bahawa isyarat jari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah menunjukkan tempoh yang tertentu. Bahkan ia adalah perumpamaan yang membawa maksud tersebut, yang membawa maksud waktu tersebut telah hampir. Allahu Akbar. Jumhur ulama menafsirkan makna al-khabathu dengan kefasiqan dan perbuatan dosa. Dikatakan juga bahawa ia bermaksud zina. Akan tetapi yang zahirnya adalah maksiat keseluruhannya. Bila ditanya apa maksud habathu, maksudnya adalah perbuatan dosa, kefasiqan. Ada juga yang dikatakan dengan maksud zina, maksiat, dan keseluruhan apa yang disebut tentang maksiat. Dalam kitab Al-Minhaj Sarh Sahih Muslim, Imam An-Nawawi berkata, makna hadis ini adalah apabila maksiat itu berleluasa, maka ia boleh mendatangkan kemusnahan secara amnya, walaupun pada tempat tersebut terdapat orang-orang yang soleh. Sebab itu bila kita sebut pejuang dakwah cyber, dia adalah pejuang dakwah cyber untuk menentang kefasikan, maksiat dan dosa di cyber. Macam tu kan? Allahu Akbar. Jadi apa yang ada dekat sini kita cuba kan. Bila tengok kan, ada baru-baru ni saya ada tengok ada baca siapa tak apalah, tak nak sebutlah, tapi itulah
Okey, faham. Apa? Orang kata isu-isu dekat dalam TikTok lah. Biasalah kan, bila kita scroll tu kita akan nampak kan, berpurdah, berniqab tetapi menari zumba. Saya baca, saya tengok. Macam mana nak cakap, tapi kita cubalah tegur kan. Ada juga yang kita suka, dia suka buat lawak. Saya tengok ada satu saya tegur tu, suka buat lawak. Saya nampak ada sahabat-sahabat saya juga tegur. Dia buat lawak tapi lelaki dia pakai seluar pendek. Kita memang suka lawaknya macam lawak santai kan, tapi tiba-tiba pakai seluar pendek pula. Tak apalah. Jadi sebab kita follow dia, kita tegur. Kita menjadi orang kata apa, satu teguran. Kalau tak nak PM, kalau tak nak komen, PM secara personal. Macam tu. Macam tu. Jadi apabila kat sini saya sambung apabila di satu tempat atau negeri sudah terlampau banyak kejahatan, kemungkaran dan kefasikan, maka kebinasaan akan menimpa orang yang berada di tempat itu. Tidak hanya kepada orang jahat sahaja, tetapi orang-orang yang soleh juga akan dibinasakan. Walaupun masing-masing pada hari kiamat akan diperhitungkan mengikut amalan yang telah dilakukan. Subhanallah. Dalam surah Al-Isra, dan apabila sampai tempoh kami hendak membinasakan penduduk sebuah negeri, kami perintahkan lebih dahulu orang-orang yang melampau dengan kemewahan di antara mereka, supaya taat, lalu mereka menerhaka dan melakukan maksiat padanya. Maka berhaklah negeri-negeri itu dibinasakan, lalu kami menghancurkannya sehancur-hancurnya. Dan dalam surah Al-A'raf, maka mereka pun menyembelih unta itu dan mereka menerhaka terhadap perintah Tuhan mereka sambil berkata, hai Saleh, kaum Bani Saleh, Madain Saleh, kalau tahu cerita kisah yang sekarang masih ada antara tempat-tempat yang laknat Madain Saleh, ini antara kisahnya, surah Al-Alam, surah Al-A'raf ayat 77 hingga 78. Hai Saleh, datangkanlah azab yang engkau telah janjikan kepada kami jika betul engkau dari rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Oleh itu mereka pun dibinasakan oleh gempa bumi, lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat tinggal masing-masing. Yang sekarang kan Madain Saleh yang kita boleh tengok sampai sekarang masih ada. Jadi oleh itu segala kemungkaran dan kefasikan, dosa dan maksiat hendaklah segera dibasmi, dan segala kemaksiatan hendaklah segera dimusnahkan, supaya tidak terjadi malapetaka yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang melakukan kemungkaran dan kejahatan tersebut, tetapi ia akan menimpa semua penduduk yang berada di tempat itu. Kita mengambil pengajaran daripada kisah Nabi Lut, laut mati, dan kisah Nabi kisah pengikut Nabi Saleh yang tidak mengikut Nabi Saleh, iaitu yang kisah yang ada sampai sekarang adalah Madain Saleh. Okey, subhanallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, kita dah dapat baca hadis satu. Kesimpulan, saya baca kesimpulan. Masalah dunia Islam menjadi sasaran pemusnahan adalah berpunca daripada 3 perkara. Apa dia? Jauh daripada agama, kurang ilmu, dan tidak mahu bersatu padu. Jika ketiga-tiga perkara ini dapat diatasi dengan segera, pastilah selamat dan aman damai umat Islam di dunia ini. Yang kedua, apabila satu kaum sudah melakukan maksiat dan menentang perintah-perintah Allah serta mengkufuri nikmat-nikmatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan kehinaan dan kebinasaan kepada mereka, baik kehinaan di dunia maupun kehinaan di akhirat. Adapun isu Ya'juj dan Ma'juj adalah isu yang sentiasa menjadi perbualan dan perbincangan para ulama dan juga umat Islam sejak zaman berzaman. Ia merupakan salah satu daripada tanda-tanda kiamat yang besar. Allahu akbar. Alhamdulillah. Dia kata beza tafsir. Ada yang tanya Puan Amira, beza tafsir dengan tadabbur. Saya kongsikan apa yang saya tahu, insya-Allah. Kalau tafsir ini dia memang ada tertulis dalam kitab tafsir, kita kena rujuk kitab tafsir yang muktabar. Tapi kalau tadabbur, kita baca ayat Al-Quran, kita reflect pada diri kita. Jadi untuk nak kuatkan lagi tadabbur kita, untuk nak memberi kefahaman lagi, kita selalunya disarankan untuk buka juga tafsir pada yang faham. Tetapi kalau macam biasa tak boleh nak buka tafsir, tak pandai nak cari tafsir apa, tafsir yang saya sebut tadi, contohnya tafsir yang paling senang bahasa Melayu adalah tafsir Hamka, tafsir Al-Azhar karangan Hamka, itu bahasa Melayu. Kalau tak boleh, tak ada juga, tak apa, boleh tadabbur. Yang mana tadabbur ni setiap hari kita boleh buat. Tapi kalau tafsir ni dia agak tinggi sebenarnya. Tafsir ni kira agak tinggi, tapi kalau kita nak faham tafsir tu, kita baca tafsir tu, macam ni maksud macam tadi kan. Macam hadis tu, maksud al-khabathu tu apa? Macam tu kita dah tahu. Contoh al-alim, al-ghafur, maksud al-ghafar tu apa? Kita tak tahu. Jadi kita buka tafsir, kita tengok maksud ni macam ni.
Maksudnya apa? Maksud kalau kata apa, kalau tadabbur ni kita reflect pada diri kita. Baca ayat Al-Quran contohlah, in syakartum la azidannakum. Jadi siapa sahaja yang mensyukuri kepada aku akan tambah. Allah sebut kan. Jadi kita reflect, okey, adakah aku hari ni bersyukur? Itu tadabbur. Kita reflect pada diri kita sampai ke hati. Kita reflect. Adakah aku ni bersyukur? Ya Allah, aku bersyukur. Aku setakat syukur ni sebenarnya bukan sekadar kita mengucapkan Alhamdulillah, tetapi lebih daripada itu kita gunakan segala nikmat, sepenuhnya nikmat yang Allah bagi kepada kita ke arah kebaikan, ke jalan amal soleh. Allahu Akbar. Jadi macam itulah kata apa tadabbur. Beza tadabbur, tafsir. Dan satu lagi apa? Ada 3 rasanya. Tadabbur, tafsir, tadabbur. Saya tak ingat satu lagi. Tak apa. Subhanallah. Okey, alhamdulillah. Subhanallah. Moga-moga dapat sesuatu, bukannya orang kata apa, bukannya tak dapat langsung. Allahu Akbar. Kalau tak dapat langsung tu macam sedih pula kan. Jadi dapat sesuatu yang tadi saya mulakan dengan kisah sirah Abu Ubaidah Jarrah Ibn Jarrah di dalam perang Badar dan di dalam perang Uhud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan antara sahabat baginda yang memancung kepala ayahnya sendiri dalam perang Badar. Allahu Akbar. Dan turunlah surah Al-Mujadalah. Disebabkan itu, peristiwa itu, turunlah Al-Mujadalah ayat 22. Allahu Akbar. Jadi ya betul. Jadi terima kasih. Mohon maaf salah dan silap, terlanjur bicara, tersalah kata, tak sebut nama dan sebagainya. Semoga pejuang dakwah cyber yang kita hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara ada 609 orang yang share dan ada 274 yang like. Kadang-kadang tu dia terlupa nak like. Kadang-kadang tu kan. Jadi disebab dia seronok pula dengar kan, kata seronok dengar cerita Abu Ubaidah ni. Terlupalah nak like. Tak apa, boleh like lagi, boleh like supaya engagement kita tinggi, insya-Allah. Kita sama-sama membantu ke arah kebaikan dalam platform media sosial. Dalam platform media sosial kita sama-sama orang kata amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Allahu Akbar. Okay, terima kasih semua pejuang dakwah cyber sekalian, PDC sekalian, dan semua sahabat Ustazah Asma Harun sekalian, yang sentiasa bersama kami di dalam platform, semua platform Al-Fadilah Ustazah kita. InsyaAllah sama-sama semua, maafkan saya jika macam tadi itulah, yang baik semua datang daripada Allah, yang buruk dan yang ni semua tu adalah datang daripada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah. Terima kasih semua yang saya selalu nampak, contohnya Puan Aida kan, MM ni selalu nampak kan, dekat dalam kuliah Ustazah pun selalu kita orang nampak. Sama-sama. Puan Inara kan. Subhanallah. Bolehlah like sikit. like supaya naik tinggi sikit. Kadang-kadang tu kan. Kadang-kadang tu kalau kami sedang tengok live Ustazah tu, tak tangan-tangan tu. Tangan tu macam tu. Pastinya PDC ni lebih kuat lagi. Tak lagi. Sampai selawat. Allahu Akbar. Sampai selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dapat pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan. Baik Ustazah. Ya, insya-Allah sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Yang mana lelaki ajnabi tak boleh sayang lah, sayang semua. Kerana Allah, sebab saya tadi dah nampak, jadi sama-sama. Ya. Okay, Puan Syikin, Puan Ani kan, Puan Ani Amani, insya-Allah saya percaya dengan perempuan. Lagi apa, Nurwawa, subhanallah, sama-sama. Marisa, okey, kita baca sini pula. Alisra Setia Alam, Ustazah sebut nama saya, Alisra Setia Alam. Nur Zarina Nabi Saimdang, Zainab Mansur. Allahu Akbar. Terima kasih semua. Terima kasih. Sebenarnya saya nervous sebenarnya. Saya nervous awal-awalnya. Saya telefon mak saya, mak kata ni nak bagi ni pada platform Ustazah ni. Alhai, takutnya mak doa lah banyak-banyak macam tu. Saya setiap kali nak orang kata apa, saya akan minta doa mak saya. Allahu Akbar kan. Ya. Setiap kali saya nak nyampaikan apa-apa, mesti saya akan minta doa. Walaupun mak saya tahu mak saya dah tidur waktu tu. Saya call juga, lantaklah call juga, mak doakan. Doakan esok ni nak kena bagi ni. Mak saya tak tengok parents saya tak ada media sosial. Jadi tapi makcik-makcik saya ada lah. Jadi kata apa, tak apalah, kata mak tak tengok pun tak apa, mak doakan, kata macam tu, mak doakan insya-Allah.
Allahu Akbar. Kata untung masih ada mak. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kita hargai selagi mana masih ada, insya-Allah. Insya-Allah, subhanallah. DS Syatik kata sayang ustazah kerana Allah. Comel lah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah wal as. Subhanallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanallah, alhamdulillah. Assalamualaikum semua. See you when I see you. Tak macam ni lah. Tapi macam ni pun boleh. Okey.